Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rozaimi bin Daib, nombor matrik 052105. Pada hari ini saya ingin menerangkan mengenai sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Sifat mahmudah yang saya akan terangkan adalah sifat tawakal. Manakala sifat mazmumah yang akan saya terangkan adalah sifat mencintai dunia. Sifat mencintai dunia, iaitu sifat mazmumah. Sifat mencintai dunia ini merupakan pangkal segala kesalahan. Ia dimaksudkan bukanlah harta dan kedudukan, tetapi kedua-duanya hanya sebahagian dari dunia dan dua cabang di antara cabang-cabangnya. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah sebelum kematian. Semua yang bahagian yang kita miliki sebelum kematian adalah dunia, kecuali makrifat, ilmu dan kebebasan. Bahagian-bahagian dunia ini memiliki kerjasama dan berhubung dengan akhirat serta berkaitan dengan amal-amal perbuatan yang bergantung kepada kebaikan. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Adapun bahagian dari dunia tersebut diungkap oleh Al-Quran dengan istilah hawa nafsu, seperti firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Maksudnya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Adapun wujud iaitu dunia zahir adalah kesibukan dalam usaha mengurusnya, iaitu sejumlah usaha dan produksi yang manusia sibuk dengannya. Yang menyibukkan mereka ini ada dua ikatan. Pertama adalah ikatan hati yang disebabkan oleh mencintai bahagian-bahagiannya. Kedua, ikatan jasmani yang disebabkan oleh kesibukan mengurusnya. Makrifat dan cinta tidak akan bersemayam di hati selama hati tidak dibebaskan dari cinta kepada selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bebasnya hati selain Allah, ia merupakan tujuan utama dengan cinta kepada Allah dan makrifat kepadanya. Perkara ini tidak dapat dibentuk kecuali hanya bagi yang menolak dunia dan berasa cukup dengan sebatas keperluan. Kemungkinan 1/3 Al-Quran berisi tentang celaan terhadap dunia dan celaan terhadap pecintanya. Nabi Muhammad SAW sabda, barang siapa yang menjalani harinya dengan menjadikan dunia sebagai perhatiannya yang terbesar, maka dia tidak akan mendapat apapun dari Allah dan hatinya akan selalu diisi oleh 4 perkara, iaitu kebimbangan yang tidak akan lepas selamanya, kesibukan yang tiada henti, kefakiran yang tak akan pernah cukup, dan keinginan yang tidak pernah tercapai. Itu sifat mahmudah, iaitu sifat tawakal. Hakikat tawakal adalah keadaan yang lahir dari tauhid, akan tetapi pengaruhnya nampak pada perbuatan. Ia mempunyai 3 rukun. Yang pertama adalah pengetahuan, kedua keadaan, dan yang ketiga adalah amal. Rukun pertama adalah pengetahuan. Ia merupakan asas dan yang dimasukkan dengannya adalah tauhid. Kerana orang yang bertawakal pada Allah adalah orang yang tidak memandang pelaku selain Allah. Tauhid ada 2 isi dan 2 kulit. Hujung-hujungnya ada 4 bahagian. Bahagian pertama seperti buah badam. Ia mempunyai isi, kemudian minyak yang merupakan isi dari isinya. Kulit atas merupakan kulit dari kulitnya. Maka kulit atas adalah ucapan dengan lisan saja. Keyakinan dengan hati yang mantap, ia merupakan umum darjat makhluk dan ahli kalam. Sebab tidak dibezakan dari orang awam kecuali dengan mengetahui tipu daya dalam menolak bisikan para pembuat bid'ah dari keyakinan. Iaitu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah isi, yakni tersingkap hakikat tauhid itu dan rahsianya dengan cahaya Allah dengan sebenarnya. Yang keempat adalah isinya adalah isi, yakni ia tidak melihat dalam wujud ini kecuali yang satu,
al-wahid dan mengetahui bahawa yang wujud hakikatnya adalah satu. Rukun kedua, keadaan tawakal. Artinya kamu memasrahkan urusanmu kepada Allah, hatimu percaya kepadanya dan tidak menoleh kepada selainnya sama sekali. Maka hatinya tergantung padanya dengan pasti, namun pandangannya terputus dari yang lain. Akan tetapi, jika keadaan tidak demikian, yakni hati belum tergantung kepadanya dan belum memutuskan pandangan kepada selainnya, maka hal itu disebabkan oleh salah satu daripada dua perkara tersebut. Pertama adalah lemahnya keyakinan kerana getaran keraguannya kepadanya atau kerana iman itu belum menguasai hatinya. Yang kedua adalah berada dalam fitrahnya bersifat pengecut dan lemah. Apabila kita telah mengetahui bahawa tawakal adalah keyakinan terhadap hati, yakni al-wakil al-haq dan tidak menoleh pada yang lain, maka ketahuilah bahawa di dalam terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dia seperti percaya kepada hakim yang memutuskan perselisihan setelah keyakinan, kesempurnaan dalam petunjuk, kekuasaan dan kasih sayang. Yang kedua adalah dia lebih kuat daripada yang pertama, yakni keadaan dan kepercayaan anak kecil terhadap ibunya dan meminta tolong dan setiap hal yang menimpanya. Hal ini kerana kepercayaan pada kasih sayang dan jaminannya. Yang ketiga, ini yang paling tinggi, iaitu di hadapan Allah dia seperti mayat di hadapan yang memandikannya, bukan seperti anak kecil. Sesungguhnya dia menjerit pada ibunya dan bergantung dengan kerendahannya. Akan tetapi ini seperti anak kecil yang mengetahui bahawa walaupun dia tidak menjerit pada ibunya tetap mencarinya. Rukun ketiga, dalam perbuatan, yakni syariat yang sebenar-benar telah memuji tawakal dan menganjurkannya. Maka bagaimana hal itu boleh diperolehi dengan mengerjakan yang dilarang? Kebenarannya adalah sesungguhnya dalam usaha tidak lepas dari 3 segi, yakni menarik sesuatu yang tidak wujud berupa kemanfaatan, menjaga yang ada, menolak bahaya usaha tidak memperolehi atau memutusnya usaha akan hilang. Penerangan yang untuk menarik kemanfaatannya adalah sebab-sebabnya ada 3. Ada kalanya yang pasti, yang diduga kuat dan dipercayai atau yang dikhayalkan. Yang kedua termasuk peraturan-peraturan. Sebab-sebab adalah menyimpan. Orang yang bertawakal apabila mewarisi harta benda dan menyimpan selama setahun atau lebih, maka batallah tawakalnya. Apabila rela dengan makanan asas pada hari itu dan mensedekahkannya bakinya, maka dia telah mencapai kesempurnaan tawakal. Yang ketiga, dalam menghadapi sebab-sebab mengancam seperti lari dari binatang buas, lari dari tembok yang runtuh, lari dari luapan banjir dan menolak penyakit dengan ubat-ubatan. Seterusnya, perbezaan antara tawakal dan mencintai dunia. Yang pertama adalah dijamin kemudahan dunia dan akhirat. Dengan berbekal sifat tawakal, maka seorang dijamin oleh Allah akan selalu diberikan ke jalan kemudahan di dunia dan di akhirat, biarpun besarnya kesusahan yang sedang dijalaninya. Kedua adalah dapat menguatkan iman. Tawakal dapat merubah sifat ego seseorang atau mudah menyerah menjadi lebih sabar dan dapat pula menguatkan iman. Yang ketiga adalah dimurahkan rezeki. Allah akan mencukupkan segala keperluan dan kepuasan batin bagi seorang yang bertawakal semata-mata kerana Allah, dan dia berusaha dan berikhtiar dengan hati yang bersih dan sabar. Seterusnya adalah keburukan mencintai dunia. Yang pertama adalah susah untuk kita menimba ilmu kerana cinta kita terhadap dunia terlalu lebih daripada cinta kepada Allah. Yang kedua adalah mendekatkan diri kita kepada maksiat, kerana maksiat ni akan menjadikan tambahnya bintik hitam pada hati kita. Jadi itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.